Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab ada rekod kan. Okey, hari ini kita akan berbengkel berkaitan dengan e-folio. E-folio kira e-folio 2 lah ni. Setelah e-folio pertama itu, sekarang ini ada e-folio 2. Okey. Okey, selamat datang Dr. Fahrudin. Okey, saya akan terangkan berkaitan dengan bagaimana nak mengendalikan e-folio, terutamanya kepada ketua jawatan dan ketua unit. Okey, saya sharekan sekejap. Okey, ini. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan dan perempuan semua, untuk e-folio kali ini saya menggunakan sepenuhnya format Google Classroom, menggunakan GC. Okey, sebenarnya hasrat tuan pengarah bermula tahun 2019 lagi untuk dia berjumpa saya berjumpa dia secara personal di biliknya. Masa tu dia timbalan pengarah lagi. Dia kata, Dr. Azman tolong tengokkan tentang e-folio sekarang ni. Masa tu Dr. Busrah ada lagi. Nama saya kata saya tengoknya, insyaAllah saya akan tengok kan. Lepas tu masa Dr. Busrah dah berpindah, saya jumpa, dia panggil saya sekali lagi. Dia kata, saya nak e-folio, cuba update e-folio, ubah sedikit kerana telah banyak komen daripada pensyarah-pensyarah berkaitan pelaksanaan e-folio, dan kita adalah sebagai rintis, kita perlu membuat untuk e-folio. Jadi setelah berfikir berkaitan dengan bagaimana nak memudahkan semua pensyarah, semua pengguna, tuan-tuan dan perempuan. Jadi untuk memudahkan penggunaannya, saya rasa lebih baik saya menggunakan tapak e-pembelajaran ini kerana ia telah menjadi satu darah daging dah kepada semua pensyarah, okey, untuk dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Okey, jadi saya dah dengan saya akan gunakanlah e-folio. Jadi untuk e-folio ini, tuan-tuan dan perempuan tidak perlu membuat apa-apa pun sebenarnya. Okey, tak perlu buat apa, semuanya telah disediakan oleh pihak saya, dah sediakan lengkap semua. Hanya untuk KJ hanya pentadbiran, dan untuk pensyarah hanya untuk memasukkan saja ataupun upload bahan-bahan yang diperlukan. Itu saja. Tak perlu lagi nak buat, nak ubah, nak apa. Kita jaga diri sendiri. Siapa yang ada file, yang masukkan saja. Jadi mengikut pengarah ataupun mula-mula sekali saya nak beritahulah, kalau mengikutkan JKA, kita hanya nak membuat 10% saja setiap jawatan. Itu dalam mesyuarat M3P pun kita dah maklumkan bahawa kita hanya perlukan 10% saja. Tetapi mungkin pengarah terlalu excited. Dia kata sekarang dia mewajibkan 100% semua pensyarah menggunakan e-folio. Okey. Untuk e-folio okey. Saya dah add semua jabatan, semua KJ ke dalam ini. Okey, contohnya saya pergi JKA, pupil. Ni apa ni? Ni HCP HCP saya dah add Ahmad Tarmizi, tapi dia belum lagi ni lagi apa ni? Accept lagi Semua perlu add, perlu accept. Saya ambil contoh JIP lah, Dr. Azmi ada situ kan. Okey. Pupil. Okey, Dr. Azmi pun boleh accept lagi. Sekejap saya accept. Jadi untuk accept, masuk ke dalam email e-pembelajaran dan accept. Okey, JKA dah accept. JKA dah accept, okey. Tengok JKA PKPBK dah accept semalam. JKA dah accept, kalau ada accept dia akan menyala. Okey. Okey Betul, okey, betul baru dah ada accept lah, dah tak ada, okey. Okey. Siapa lagi yang dah accept? PKPBA semalam lagi. Baguslah, dia dah dia alert lah dengan dah dihantar tu. Saya tak beritahu pun saya dah hantar. Tu dah ada gambar tu kan. Dah ada ahli. Ada ahli, dah ada ahli pun dah. Dah masuk ahli dah. Ya. Student. Okey, bagus.
Okey. Jadi untuk itu okey. Jadi tugas ketua jabatan hanya mudah saja. Pertama, buka fail ini. Contoh saya bagi JIP lah, saya ambil JIP ni. Okey. Buka fail ini. Masuk. Bila mula-mula pertama sekali email accept dekat email. Accept ni. Kemudian bagi ini kod dia. Kod ini kepada semua pensyarah. Okey. Kod ini kepada pensyarah. Jadi pensyarah akan join. Okey. Macam Dr. Mazidah saya tengok dia apa ni? Invite kan? Invite. Invite. Kalau bagi kod pun tak apa. Bagi kod kod ni pun bagi dia. Bagi kod tak apa. Jadi senang, dia join sendiri, tak payah nak invite. Tak penat nak menaip email dia. Okey. Jadi bagi kod pada pensyarah. Okey. Kemudian apabila dapat ini untuk ketua jabatan. Okey, saya dah sediakan semua bahan-bahan perkara-perkara yang diperlukan dalam e-folio. Panduan, kemudian folio 1, folio 2, folio khusus, RMK, LAM PT 05, maklumat pelajar, LAM PT 0505, rekod pentaksiran, GST, LAM dan lain sampailah pada folio pensyarah. Jadi semua dah ada. Tugas ketua jawatan hanya bila nanti dapat aktifkan edit dan edit sini. Okay, tekankan edit ni. Nanti dia dapat kan, tekan contoh sebenarnya edit dan assign nanti. Dan assign Okey, dalam panduan ni saya dah beritahu lah macam mana nak buat dalam panduan ni. Ketua jabatan perlu bertanggungjawab untuk beri kelas kod kepada semua ahli jabatan. Untuk mengaktifkan bahan ketua jabatan perlu mengedit dan menekan butang push ataupun assign. Ahli jabatan bertanggungjawab memuat naik semua dokumen seperti yang dinyatakan. Ketua jabatan nyemak, beri markah tepi kod. 1, belum siap. 2, tidak ada refleksi. 3, ada bahagian perlu dibaiki. 4, telah siap dengan baik. 4 lah. Okey, untuk dalam ini juga saya sediakan semua alamat email KJKU. Okey. Sebab nanti dalam untuk jabatan-jabatan yang servis, dia memerlukan beberapa KJ dalam jabatan tu kan sebagai teachers. Jadi saya sediakan sini. Dia ada email dia sini lengkap. Nah, ada email pengarah pun ada, email TP pun ada sini. Jadi boleh copy paste saja ke dalam teachers nanti Okey. Okey, ni lengkap dah. Okey, untuk e-folio hanya isi setahun sekali sajalah. Folio pensyarah setahun sekali saja. Okey. Yang lain tu isi macam biasalah, ikut SEM. Tapi untuk SEM ini saya hanya letak satu saja dahulu. Okey. Doktor nak tanya sikit boleh? Ya. Maksudnya dalam Google Classroom ni, maknanya semua pensyarah yang jabatan akan berkumpul dalam kelas yang sama lah. Bukannya maksudnya macam saya buka sendiri, saya buat sendiri saya punya e-folio dengan e-khusus. Bukan macam tu ya? Tidak. Oh, semua selonggok dalam satu Google Classroom ni lah? Ya, mesti menggunakan tapak yang ini. Okay. Wah, faham? Okey, terima kasih. Jadi menggunakan maksudnya nanti tapak ni tak boleh gunakan tapak free, tapak yang saya dah buat ni. Okey, sebab katakanlah ini untuk memudahkan nanti katakanlah nak berlaku pemantauan, kata ada MKA nak datang ke. Dia kata okey, saya nak lihat. Jadi saya share saja dia punya yang ni, dia akan dapat lihat semua sekali pensyarah jabatan. Tak perlu nak pergi jabatan lain lagi dah. Dia akan lihat satu-satu. Okey, faham. Ya. Okey. Kemudian
Ya. Boleh tanya lagi tuan-tuan? Boleh. Tengok tadi di bahagian di bahagian kalender akademik, adakah setiap pensyarah akan upload ataupun seorang je akan upload? Okey. Upload setiap orang ada upload dia sendiri punya. Ya. Sendiri. Boleh. Pensyarah akan dapat kan secara personal. Ini akan dapat personal ni. Oh. Dia akan upload sendiri. Maksudnya kalau dia tak upload nanti dia KJ akan dapat kosong. Okey. Dr. Azman. Ya Tan. Saya nak tanya. Tadi saya tengok skrin itu, dalam tapak itu ada setiap jabatan. So maksudnya adakah jabatan pensyarah daripada jabatan lain dia boleh masuk jabatan orang lain punya? Yang ini saya punya skrin. Admin punya. So maksud kalau saya kalau saya dari JPPI, saya hanya boleh masuk yang JPPI sajalah. Saya tak boleh nak tengok orang punya lah. Tak boleh. Hanya tak admin. Master admin je boleh tengok semua. Okay. Thank you. Yang lain semua tengok jabatan masing-masing saja. Kemudian yang lain jabatan masing-masing yang persediaan tengok sendiri saja punya. Okay. Penambahbaikan ni daripada e-folio ni. Penambahbaikan lah. Maksudnya privacy kita terjaga. Untuk KJ, dia nampak semua ahli jabatan. Untuk ahli jabatan, dia hanya nampak diri dia sendiri saja. Faham? Ya? Biasa lah. Okay, Dr. Azman. Satu lagi, saya tak tahu macam mana. Kami KJ ni macam teacher, jadi sebagai teacher kan, guru. Kita akan monitor semua yang pensyarah sebagai pelajar. Ya. Kan? Okey, kalau contohnya KJ ni dia mengajar juga. KJ kan dia mengajar juga subjek. Macam dia nak upload kat mana sebab dia sebagai teacher. Tak apa, dia boleh upload juga boleh. Begitu je, letak situ je. Itu juga sama je. Ya, sebab kita tengok sebagai pelajar, guru biasa pensyarah kita sebagai pelajar kan tahu dia tengok assignment dia punya apa. Yang kita punya kita letak begitu. Tapi saya cuba balik dulu macam mana. Okey. Dia letak biasa macam dia tu letak di material ke atau apa. Okey. Tak apa saya check dulu. Okey. Okey Dr. Azman, nak tanya lagi. Kalau katakan sekarang guna cara ini, penyelaras khusus, dia gunakan cara macam ini dan dia sebagai admin, lepas tu bawa dia setiap pensyarah, dia letak kita gitu dan kita masukkan pelajar kita, bolehkah? You get what I mean? Saya tak faham saya Tan. Sekali lagi. Maksudnya kalau penyelaras khusus lah, contohnya kalau khusus JIP ya, sekarang penyelaras saya Mr. Chu, dia ada beberapa orang pensyarah kan, dia guna cara itu untuk adakan semua pensyarah, lepas tu bawa itu setiap pensyarah adakan kelas dia. Boleh guna cara ini tak? Adakan kelas dia. Untuk kelas untuk mengajar ke PDP? Ya. Janganlah macam tu, nanti berterabur ni. Saya cadang kita kekal macam cara Dr. Azman ni lah, sebab setiap orang akan upload bahan dia sendiri. Ya. Okey, yang itu lain lah. Sekarang yang itu lain Tan. Okeylah kemudian folio saja. Okey. Jadi sekarang ini dah dapat tu. Jadi pensyarah akan masukkan semua bahan-bahan ke dalam inilah. Ke dalam ini mana tadi classwork ni mengikut apa yang ada dalam ni lah. Tak perlu nak ubah-ubah. Tak perlu nak ubah-ubah lagi. Tak perlu lagi nak create apa. Kalau dulu kita kena create sendiri kan, kena folder apa, tak perlu lagi semua. Okey. Untuk yang LAM PT 0502 ni rancangan pada PDP mingguan. Okey, ini saya nak beritahu awal-awal lah. Sebab takut berlaku kesilapan. Okey, pada asalnya saya nak meletakkan satu minggu. Tapi telah bincang dengan KJA, Dr. Bat, dia kata mungkin ini akan menyusahkan pada pensyarah. Jadi kami letakkan 1 bulan sekali. Okay? 1 bulan sekali, minggu 1 hingga minggu 4, minggu 5 hingga minggu 8, minggu 9 hingga 12, 13 hingga
16, 17 hingga 17 hingga 20. Okey, ada 4 minggu. Jadi ini kena berhati-hati sikit lah untuk minggu-minggu ini. Tuan-tuan kena masukkan mengikut bulan lah. Jangan ada yang masukkan ujung tahun. Sebab sebelum ni dalam e-folio pun kita dah terperangkap. E-folio yang dulu sebab kita bila nak masukkan dah ujung tahun, ujung sem baru kita masukkan. Jadi bila kita masukkan, semua dah ada. Tetapi yang pemantau tu lihat, ini baru masukkan ni kata malam tadi. Jadi ini pun dapat detect lah. Dia akan dapat detect bila kita masukkan tarikh dia, history dia dapat. Jadi kita tengoklah sini nanti. Saya harap dapat masukkan mengikut minggu-minggu lah. Jangan terlewat sangat lah. Nanti kita juga yang kena nanti. Yang lain maklumat pelajar ni okey lah, tak ada masalah. Pentaksiran pelajar tak ada masalah. Okay. Doktor, yang dalam PT 0502 tadi kan dia masuk sebulan sekali, maknanya pada minggu pertama bulan tu ke ataupun kita masukkan hujung bulan tu sekali dengan refleksi dia? Sekali lah, dah siap refleksi semualah. Dah lengkap lah. Okey, jelas. Okey. Okay, ada satu soalan nak tanya Dr. Bat, mungkin Dr. Man ke? Tapi sepatutnya Tuan Syed ada kat sini. Dia pun kena mantau sebenarnya, ada jabatan tapi dia tak ada kot. Dia tak ada Tuan Dr. Man sepatut kena invite dia juga tu. Nah, dia sepatutnya dia tahu dia akan masuk, saya dah beritahu dah. Sebab sebut KJ dia punya jabatan lain sikit. Ada lah. Ada? Ada. Okay. Nak tanya. Tuan Syed. Bagus. Tuan Syed ada. Nak tanya terus. Kita nak masukkan ni yang semester ni ke ataupun yang akan diaudit nanti bulan 2? Kita mula dengan semester ni lah kan. Okey, kalau ikut kita buat e-folio ni bermula dengan semester ni kan. Okey, jadi kita mula dengan semester. Maknanya yang semester depan akan audit ni kita buat hard copy. Okey. Memangnya arahannya hard copy kan, Dr. Bat? Dr. Bat tolong jawab. Macam ni, untuk semester 2 2020, kita masih mengekalkan hard copy. Namun untuk semester ini, TP dah maklumkan dalam taklimat BPK hari itu, pengarah minta kita 100% gunakan e-folio untuk semester ini. Jadi semester inilah kita guna e-folio. Yang lepas ni yang akan diaudit bermula daripada kita cakap apa, kalau dia bermula pada Ogos itu kita masih lagi menggunakan hard copy lah. Semester 2 2020 kita masih gunakan hard copy. Okey, jelas. Okey, jelas. Man, nak tanya lah Man. Ya. Okey, nak beri pandangan sikit. Kalau kita buat macam ni, kau buat ikut yang topik tu atas nama file kan. Nanti bila pensyarah hantar, dia akan masuk bawah folder tu lah. So nama pensyarah, maksud dia simpan file tu atas nama pensyarah, berterabur lah nama pensyarah kat situ. Nanti bila masuk bahagian lain pun dia akan berterabur jugalah. So kenapa tak kita buat macam peperiksaan itu, kita letakkan yang topik tu atas nama pensyarah, lepas tu yang bawah tu semua folder-folder yang perlu masuk. Jadi kalau kau klik sekali kata nama aku, kau tulis kat situ, nanti kau tengok dekat folder tu semua ada yang apa ni, bilangan-bilangan semua tu lah. Aku rasa lagi mudah kot. Benda yang topik saya tak faham lah dia. Okey, kalau kau buat macam ni, maksudnya katakan aku masuk minggu 1, minggu 4, file aku. Okey, aku hantar, turn in Lepas tu Su hantar, turn in. Jadi dalam simpanan kau, folder kau, atas nama pensyarah tu lah, disimpan nama tu atas nama pensyarah tu. Lepas tu, okey, itu untuk LAM PT saja. Lepas tu untuk yang LAM PT 01 pun dia akan berterabur juga atas nama pensyarah juga. Lepas tu yang apa ni rancangan pun atas nama pelajar, nama pensyarah juga, berterabur juga. Kenapa tak kita buat macam peperiksaan itu? Kita buat nama pensyarah, lepas tu folder tu semua bawah tu semua. Folder-folder LAM PT 01, LAM PT 02. Itu penyusunan je kita dapat semua benda. Itu penyusunan dalam folder. Yang ini kita gunakan GC. Kita kalau KJ pun dia takkan lihat dalam Google Drive. Itu dalam Google Drive. Dia akan lihat di sini, contoh di sini. Nyimakan akan berlaku di sini. Maksudnya ketika dia hantar dalam saya tengok password. Okey.
Katakanlah dia hantar kat sini kan, dekat ada waktu. Ni dah hantar. Okey. Ya. Dekat sini dia akan lihat di sini saja. Dia akan lihat sini. Okey. Betul. Dia akan turn di sini je lah. Dia tak akan lihat dalam GD. Google Drive dia akan lihat di sini saja. Okey, katakanlah yang ni dah hantar kan, dari waktu dah hantar dia akan klik, okey ni markahnya 4. Okey, dah 4, dia KJ dah puas hati, dia akan klik 4 sini dan dia akan return nantilah. Itu saja. Sebab aku duk bayangkan nanti katakan Dr. Azman kan. Okey, kau guna. Lepas tu nanti yang file lain pun dia akan masuk kat sini jugalah. Ini nama Dr. Azman semua yang benda berkaitan semua ada dalam satu ni semua. Jadi macam tu lah. Ya. Kita okey lah. Dia akan masuk macam ni lah. Bukan kita tak boleh. Rasanya okey macam tu Haris, sebab nanti KJ akan tengok siapa yang dah submit. Dia check kat situ saja. Dan diasingkan setiap jabatan. Jadi rasanya KJ kenal semua pensyarah. Dia okey, dia masih lagi dalam folder minggu 1, minggu 2 macam tu. Okey. Kalau nak lihat dalam foldernya mana folder? Share sekejap Buka dalam drive. Google Drive sekejap Classroom. Saya dah warnakan semua dalam folder ni. Ni akan warna macam ni nantilah. Okey, cantik. Dia akan bentuk macam ni. Dia susun dah. Okey. Jadi yang saya tahulah yang warna merah ni semua jabatan punya, yang hijau ni master copy punya lah. Yang e-folio ni lain lah, saya dah bezakan lah. Okey. Dr. Azman, nak tanya, memandangkan yang ini adalah soft copy, so macam mana dengan tanda tangan? Contohnya kalau rancangan SAM ke, rancangan mingguan, dia perlu ada tanda tangan KJ ke pensyarah sendiri. Itu perlu ke tak? Dr. Bat jawab, Dr. Bat. Itu dah jawab kan? Okey, untuk tanda tangan, pengarah maklumkan bahawa tanda tangan kita hanya turunkan apabila kita print sebagai hard copy. Since dia masih lagi soft copy, kita menggunakan numbering yang Cik Azman beri tadi. Nombor 1 apa maksudnya, 2 apa maksudnya, 3 apa maksudnya, 4 apa maksudnya. Ini bagi KJ lah, bagi KJ untuk menilai bahan yang telah dihantar. Okey. Dr. Bat, macam mana dengan jadual waktu? Jadual waktu kena ada tanda tangan kat bawah tu. Yang tu pun tak perlu tanda tangan ke? Siap jadual waktu upload je. Jadual waktu kan ada tanda tangan TP. Ya, faham. Setakat yang diputuskan dalam M3P hari bilangan 8 2020, pengarah sebut macam itulah. Dia maklumkan bahawa apabila kita print sebagai hard copy, di situ perlu kita tanda tangan. Betul kan Dr. Azman kan? Ya. Jadi tak adalah print jadual waktu ni. Maksudnya tak print lah jadual waktu yang untuk semester ni, baru ni. Kita dah siapkan jadual waktu dan hantar je lah. Itu maksud saya. Okey, dari segi personal pensyarah punya jadual waktu, kita hanya sign dengan yang font brush empty script tu ke, ataupun macam mana? Maknanya hanya ada tanda tangan pensyarah sahaja yang kita type dengan font yang untuk tanda tangan tu. Okey, saya pun tertarik dengan cadangan Puan Mizi ni. Kalau kita boleh sepakat untuk tanda tangan pensyarah tu kita guna skrip. Kita tanda tangan menggunakan font script tu kan. Nanti untuk orang kata semakan ketua jabatan hanya meletakkan tanda 1, 2, 3 atau 4 seperti mana yang telah dinyatakan oleh Dr. Azman. Boleh tak kalau kita putuskan macam tu? Tapi hari tu timbalan pengarah macam kata tak galak kita buat tanda tangan macam tu. Ya. Okey, kita selaraskan kalau ada bangkangan atau ada persetujuan. Saya cadangkan Dr. Bat, sekiranya kita nak uploadkan dokumen yang ada tanda tangan, untuk mengelakkan tanda tangan kita mudah ditiru ataupun dikopi lah lebih baik kita PDF-kan dulu baru kita masukkan ke dalam GC. Ya. Selamatlah.
Kita ada tanda tangan digital kan, just attach saja kemudian PDF kan dia. Kalau macam tu elok jangan ada tanda tangan. No point kot. Ada dengan tak ada pun tak ada beza. Sebab yang itu yang kita upload memang hasil kita. Takkan orang buat untuk kita. Setuju. Okey, saya nak dengar lagi pandangan lain sebelum kita selaraskan nanti. Okey, ada sekarang cadangan tak perlu. Yang kedua ada cadangan kita hanya Okey, Tuan Syed mungkin boleh. Kalau kita tengok SOP apa-apa dokumen yang dibuat secara dalam talian sama ada dalam bank apa dan sebagainya, kalau benda tu ni dia dekat ini adalah komputer generik, tak perlu tanda tangan kan? Betul. Yes. Yang kalau yang terus direct pada tu saya rasa kalau kita guna pakai yang sedia ada lah, yang generate oleh komputer tak perlu tanda tangan pun sebagai satu dokumen kita kan. Setuju. Setuju Sokong. Adakah sekejap. Saya pun setuju tapi nak tahu adakah perkataan generate komputer ni kita kena masukkan dalam PT ataupun tak perlu kita nyatakan apa-apa. Kita tak perlu kosongannya lah. Tak perlu. Tak perlu. Kosong saja. Okey, jadi kita pegang macam tu ya. Maksudnya tidak perlu tanda tangan. Melainkan apabila kita print. Dr. Mat. Kalau kita print tanda tangan sebagai mana Dr. Nasiah cakap tu ya, mana kita scan balik kita PDF kan. Ya. Tapi kalau kita tak print terus kita upload dalam tu, saya rasa tak perlu kita tanda tangan. Ya. Pandangan saya lah. Untuk pengetahuan untuk pengetahuan semua kerja khusus yang ada tanda tangan pensyarah dan KJ itu kita dah bermesyuarat di peringkat UPP. Kita memang kita dah maklumkan bahawa semua tanda tangan pensyarah tu menggunakan brush pen iaitu tulisan berangkai bagi menggantikan tanda tangan. Apabila dia print baru kita minta tanda tangan yang asli lah. Jadi buat masa ni semua PT 06, 01, 02, 03 menggunakan brush pen iaitu tulisan berangkai bagi menggantikan tanda tangan. Okey, apa pandangan semua? Okey, sebenarnya macam ni. Saya rasa semua orang akan kaitkan balik semua dengan proses audit. Betul tak? Ya. Jadi nanti bila di audit akan sangkut benda-benda tu lah maksudnya. Tapi kalau kita faham dengan proses audit ni, simple sebenarnya. Audit proses, kita nak lihat proses-prosesnya berjalan tidak. Maksudnya jadual waktunya dijadualkan, dalam PT 0501-nya, 0502. Kalau selagi kita dapat menunjukkan dokumen tu ada, okey. Cuma yang tu dari segi teknikal lah saya rasa. Sekarang ni kalau kita nak cari salah, memang banyak salah lah. Tapi sebenarnya itu dah salah dari segi prinsip audit kita. Audit kita ialah untuk penambahbaikan pada sistem dan kita aku janji kita, sistem tu kita dah buat, kita aku ataupun tidak. Itu saja. Ya. Satu lagi, Dr. Bat. Nak tanya, selalunya jadual waktu kita kan selalu ada masanya untuk hari ini kita bagi version ini. So lepas tu 1 minggu kemudian tukar lagi. Since benda ini kita akan upload di sini. So apabila berlaku keadaan macam ini, so kita kena googlekan yang asal tu ke atau biar letak gitu? Kita boleh tambah saja. Tambah sajalah. Ya. Okey. Dia boleh banyak 3-4 pun tak apa. Okey, kita putuskan dulu yang tanda tangan tadi. Okey, kita putuskan dulu yang tanda tangan. Adakah kita nak ikut seperti mana yang dilaksanakan oleh kerja khusus? Itu pandangan pertama, itu dengan kita tanda tangan menggunakan skrip tu, font skrip, ataupun kita tak nak letak tanda tangan. Boleh kita putuskan? Okey, macam ni. Dr. Bat. Ya. Pandangan saya lah. Kita ambil guna pakai yang kawalan dokumen oleh peringkat RTGM, selagi dokumen tu tak di-download, tak dicetak, selagi itulah dia ada dalam ni lah maksudnya, dalam
dalam Google Drive tu. Tapi apabila kita dah download, kita print, masa tu baru kita perlu beri nombor kawalan. Itu kalau prosedur di IPJM lah. Betul. Sama juga kesnya kalau kita punya jadual ni, kita masukkan dalam kita punya e-folio tu, selagi kita tak print dia, lagi itulah dia berstatus tak perlu tanda tangan. Okey, Tuan Syed, saya rasa kenyataan Tuan Syed itu bertepatan dengan keputusan N3P. Jadi saya cadangkan kita kekal seperti mana keputusan N3P itu tidak perlu tanda tangan sehinggalah dokumen itu di-download secara hard copy. Boleh? Okey. Okey, setuju. Okey, clear ya. Sebab N3P itu majlis yang paling tinggi. Okey, okey. Okay, clear. Okey, clear Ya, Saya Dr. Man. teruskan. Boleh add JIP dulu tak? Tak ada lagi Dr. Man. Yang Ya? email tu saya tak terima lagi. Untuk Yang mana? JIP. JIP tak terima? Okey, okey. Bila saya nak add tu tak ada, JIP tak ada. Iya ke? Tak ada? Tidak dikirim. Tidak dikirim kata, tapi dah dikirim. Tak ada ni tak ada. Saya buka tak ada ni Okey, tengok Okey. Mana tu? Ya, Jabatan Ilmu Pendidikan, okey. Okey, pupil. Ni kan? Azmi. Okey. Saya remove balik counter copy. Saya remove balik. Ya, okey, saya add semula. Tak ada. Oh, my. Okey, betul ni ni betul. Okey. Sebab saya buka email tak masuk. Okey, saya hantar sekarang dah. Okey, dah hantar sekali. Okey. Tengok sikit lagi. Kalau tak masuk tu kadang-kadang dia config banyak sangat email buka tu pun. Tak, saya tak buka. Buka satu je. Okey. Okey dah. Okey. Jadi apabila Tuan Osman, saya nak buat cadangan. Boleh nak buat cadangan kejap? Boleh tu. Okey. Oleh kerana kita lihat dalam e-folio ini, kita bahagikan dia mengikut bentuk, contohnya folio khusus, RMK dan seterusnya kat bawah lah elemen-elemen yang ada dalam e-folio tu. Jadi saya nak cadangkan supaya kita selaraskan nak name untuk file yang di-upload. Contohnya kita letak dulu depan nama dulu ke, lepas tu nama subjek ke, supaya memudahkan KJ tahu ini daripada orang ni, ini daripada orang ni. Seperti mana yang unit peperiksaan selaraskan kepada pelajar apabila mereka menghantar skrip jawapan. Boleh tak? Mungkin lepas ni Dr. Man boleh cadangkan kot bentuk nama file yang dicadang tu nanti orang kata dimaklumkan kepada KJ dan KJ sebarkan kepada ahli jabatan. Terpulang pada jabatan lah, kita terang pada jabatan lah. Gimana? Selarasan tu. Okey. Macam mana pandangan KJ lain? Nama tu sebenarnya untuk memudah KJ tahu. Okey. Contohnya nama saya guna BHY kan, saya punya singkatan nama. So nanti kalau saya tengok BHY depan tu, ni maksudnya Dr. Bat dah hantar. Contoh Ainon, AIN. So dah tahu ini Ainon dah hantar. Kan, mudah KJ untuk saya makan. Ainon non aja. Okeylah, mungkin KJ boleh fikirkan kalau setuju orang kata diselaraskan di peringkat jabatan, mohon KJ selaraskanlah untuk orang kata untuk nama bagi memudahkan saya makan KJ dan KU. Saya pun setuju. Guna singkatan lah, macam kalau saya NRJ dan barulah kita punya nama file tu lah. Okey, bagus tu idea dia. Assalamualaikum, boleh mencelah? Okey, celah lah. yang tu saya setuju Dr. Bat untuk yang atas-atas tu lah. Tapi bila when it comes to 05, 01, 05, 02, sebab satu pensyarah bukan mengajar hanya satu kursus. Ya. So depan tu mungkin untuk proses audit kemudiannya pada hujung semester tu mungkin kita nak mencari based on kursus kan, bukan pensyarah ke kadang-kadang macam tu. Jadi mungkin ada kekalutan. Mungkin boleh dipikirkan lagi cara yang terbaik untuk menulis nama untuk di-upload tu.
Terima kasih. Okey. Terima kasih. Nanti kita bincang Puan Mahidah. Okey Okey, terima kasih. Okey. Dah, lagi ada lagi tanya? Saya nak tanya, Assalamualaikum, Ustaz Azman. Ya. Nombor satunya nak confirm jadi semua dokumen yang akan di-upload ni perlu ditukar dalam bentuk PDF dahululah ya sebelum di-upload kan? Perlu ke PDF ataupun Word boleh tak? Word boleh juga kot. Boleh, kita boleh masukkan, tak kisahlah kan. Tak ada masalah. Tak kisah, Word ataupun PDF. Word atau PDF tak kisah. Jangan menyusahkan. Ya, betul tu. Sebab macam ni, kadang-kadang bila kita hantar dalam bentuk Word, bila dibuka dalam komputer lain, dia punya format berlari. Dia lari, dia tak sama dengan format yang kita hantar dalam komputer kita. Terpulang. Dia akan lari-lari ya. Jadi itulah masalah dia yang saya fikirkan. Tak apa, KJ tak perlu download pun. Just tengok dalam tu je, hantar tak hantar. Nak check je. Yelah, tapi nanti dia akan buka kan, dia akan klik open to check. Takutnya nanti dia kata kenapa kita punya ni macam bersepah. Padahalnya masa kita buat okey, tapi bila dibuka dalam komputer yang lain, dia akan lari. Itu KJ spacing ke lari, line ke lari. Tapi dalam bentuk PDF dia akan kekal seperti mana yang kita telah sediakan. Itu saja yang saya fikirkan. Saya rasa terpulang lah Kak. Kalau nak buat dalam PDF buatlah. Kalau yakin nak hantar dalam Word, hantarlah terpulang masing-masing. Tak kisahlah mana-mana lah, janji ada kan. Okey, nombor 2, soalan yang kedua. Cuba lihat 0502 tadi tu. Bahagian 0502. Okey, saya nak kepastian ya. Minggu 1 hingga minggu 4, minggu 5 hingga minggu 8, adakah ini berdasarkan bulan, minggu 1 hingga minggu 4, Januari, Februari, Mac, April ataupun minggu ini berkaitan dengan minggu PDP? Minggu 1 hingga minggu 4 pembelajaran dan pengajaran. Okey, macam inilah. Semula-mula saya dah letakkan mengikut bulan. Tapi bila saya fikir, kalau mengikut bulan, ada juga yang mengajar bulan yang tak sama kan? Jadi saya terpulanglah. Saya letak minggu 1 hingga minggu 4. Bulan tu pandai-pandai lah buat. Macam confusing. Macam confusing. Tak lah, minggu 1 hingga minggu 4 bulan lah, tak kisahlah tu. Sebab Dr. Azman, sebab kita masuk ni dah minggu ke-2 ke-3. Minggu ke-2 ke-3. Maknanya 2-3 tu dah ujung bulan memang ketua jabatan kena semak. So maknanya seperti Dr. Yang Mulia Raja Zaidah sebut tu, sebaik-baiknya kita betulkan baik semula ikut bulan yang ada pada kalender. Mana bulan minggu 1, minggu 2 tu hanya berlaku pada bulan Januari 2 minggu saja. Kemudian kita lihat pada bulan Februari. Boleh saya respon? Yalah, okey sila. Jadi Februari tu sebenarnya hello. Siapa nak respon dulu? Berdasarkan saya respon ya. Terima kasih Dr. Norasia, terima kasih Yang Mulia Raja. Sebenarnya perkara ini Dr. Azman dan saya dah bincang. Apa yang kami cadangkan ialah minggu 1 hingga minggu 4 ini merujuk kepada LAMPT 0501. Maksudnya kita hantar 4 minggu bermula daripada minggu 1 LAMPT 0501, LAMPT minggu 2, minggu 3, minggu 4, bukan mengikut bulan Januari, Februari dan Mac. Itu yang kami cadangkan lah. Itu yang saya faham pun. Boleh tak kita kekal untuk? Boleh. Saya rasa memang inilah dia minggu 1 kita bermula pada 18 ke 17 hari bulan. Maksud dia minggu dalam rancangan SEM tu lah, bukan ikut bulan. Betul lah tu. Yang ni jelas. Betul banget. Okey, tapi saya nak tanya sikit juga sebab selama ni bila KJ, KU memeriksa kita punya PT 0502 menandatangan adalah pada di hujung bulan, bukan setiap 4 minggu dia tanda tangan. Contohnya bulan Januari, hujung bulan Januari dia akan tanda tangan. And then bulan Februari dia akan semak hujung bulan Februari. Dia tak kira bulan Januari tu 2 minggu ke, 3 minggu ke, 4 minggu ke, dia hujung bulan Januari dia akan semak. Hujung bulan Februari dia akan semak. Okey, pembetulan pada Dr. Raja Zaidah, pembetulan. Okey, untuk semakan KJ sebulan sekali. Tetapi dia boleh menandatangani kepada mana-mana minggu, tak semestinya hujung bulan.
Cuma apabila KJ tu menyemak sebulan sekali tu, dia ambil hujung bulan lah. Tapi dia boleh tanda tangan pada minggu 1, dia boleh tanda tangan pada minggu 2, dia boleh tanda tangan pada minggu 3, minggu 4. Tak kisah, asalkan ada tanda tangan KJ sebulan sekali. Okey, mana tak payah nak buat bulan-bulan kan? Okay, thank you. Nak confirm je, jangan nanti ada orang confuse. Termasuk saya yang sangat confuse ni. Ya betul Yang Mulia Raja. Saya pun sama. Saya ingatkan hujung bulan tanda tangan. Selama ni itulah yang kita ingat daripada dulu sampailah hari ini. Terima kasih Tuan Syed. Nah itulah kita sangat ikut amalan. Amalan itu punya amalan yang salah. Dr. Azman, satu lagi saya rasa macam mana cara tu kalau contohnya pensyarah dia mengajar ada 2 subjek, 3 subjek, dia mesti lah PT 02 tu lain-lain kan? Masuk je lah, tak apa. Maknanya satu pensyarah 2 lah dia masuk, 3 lah dia masuk. Dia kena buat kod lain-lain je lah. Kod lain-lain je lah. Maknanya setiap orang pensyarah tu berbeza, sebab ada yang 3, ada yang 2, ada yang sama. Macam ni kan contoh dalam PT 0501 dia mengajar 2 subjek kan. Masuklah 2 dia sekali. Macam dalam PT 05 kemudian typekan dia punya file name tu adalah EDU 3033 contohlah. Kemudian EDU 3053 masukkan dia 2 sekali dalam tu. Tempat yang sama. Dr. Azman, kita tak tunjukkan daripada view student view. Ini admin view. Student view ada ke? Student view. Student view saya punya lah ni ini okey. Ini saya isi jabatan JKA kan. Ini student view. Okey, student view saya sebagai student sekarang. Okey, bila jadi student, okey, saya akan nampak inilah. Nampak tak? Macam ni. Okey. Saya akan nampak macam ni. Macam ni je. Okey. Jadi akan nampak macam ni. Jadi yang student view dia tak diubah apa-apa lah. Dia ada ni turn in, masuk je lah. Hanya tugas pensyarah nanti hanya masukkan bahasa saja. Tak perlu nak edit lagi. Tak perlu nak tanya bila masuk. Ada benda tu kosong, masukkan saja. Tak payah nak fikir-fikir banyak. Doktor saya nak tanya. Doktor Azman. Saya ya. Okay. Saya nak tanya, itu kalau 2 subjek yang dalam jabatan yang sama, kalau subjek yang berbeza jabatan, contoh macam saya mengajar JSK punya subjek, dan satu lagi co-curriculum. Masuk je lah, tak apa. So saya masuk ikut jabatan co-curriculum lah. Tak ada masuk sini juga, dekat tempat ni juga. Jadi KU co-curriculum nak tengok yang saya punya. Belum sampai. Jadi saya ceritakan. Dr. Azman, saya nak maklum saya ada mesyuarat ni pukul 10. Jadi untuk keputusan selepas ini mungkin Ustaz Wan boleh mewakili JKA selain daripada Dr. Azman ya. Ustaz Wan ya. Okey. Ustaz Wan boleh? Boleh. Okey. Assalamualaikum, saya nak tanya. Ya. Berkenaan dengan dalam PT 0501 untuk PDPP dan PITO, kami dah mula mengajar daripada 21 hari bulan Disember. Jadi kita dah buat perancangan. Pada 21 bulan Disember tu kita buat perancangan termasuk ada exam pada minggu ke-13 iaitu bulan Mac dan April. Lepas tu baru semester ni kan dah ditukar sebagai pentafsiran berterusan. Exam tu kita convert jadi penulisan ilmiah, masuk dalam kerja kursus. Jadi exam tu dah dimasukkan. Jadi adakah perlu membuat perancangan 2 kali, 2 versi atau 1 versi yang ada termasuk ulang kaji dan exam. Versi kedua tu yang masuk untuk bulan Januari ni kita masukkan untuk yang minggu ke-13 tu yang ada exam tu. Nak buat 2 versi kan nak buat 1 versi? Itu dah. Itu saya tak boleh jawab tu. Itu kawan ke tempat wakil KJA. Saya cadangkan satu versi cukup lah kan. Mungkin Dr. Bat. Ya, ulang. Okey Dr. Bat, untuk PDPP dan PITO kami dah mula mengajar pada bulan Disember. Jadi kami punya PDP, kami punya dalam PT 0501 itu contohnya untuk 5 minggu tu kita ada PDP, lepas itu minggu kita tulis dalam kita punya dalam PT 0501 tu untuk minggu ke-13 tu ada exam, peperiksaan, ada ulang kaji semualah. Tetapi dalam bulan semester dalam bulan Januari ni kan ada pemetaan baru mengatakan exam telah dimasukkan. Jadi kita jangan gantikan jadi jadi
kerja kursus. Jadi adakah patut buat dua versi? Satu yang perancangan yang ada tulisan peperiksaan, yang versi kedua ada tulisan tidak ada peperiksaan, atau memadai tulis saja di ruang catatan bagi versi pertama tu, kita tulis dekat situ peperiksaan telah dimasukkan dan convert menjadi pentaksiran berterusan. Jadi nak dua versi ke nak satu versi? Cukup satulah macam ni. Kita sebenarnya dalam PT 0501 adalah merujuk, kita buat dalam PT 0501 itu merujuk kepada kalender akademik. Okey. Jadi sekali sebab itu merupakan perancangan. Jadi pada pandangan saya tak perlu buat dua lah. Sebab kita awal tu memang asalnya satu cukuplah. Jadi ruang catatan je lah kita kata peperiksaan tu dah dimasukkan di cempila yang memadai Ya, boleh. Okay. Makasih. Tapi Dr. Bat, tapi kena tengok juga perancangan yang kita buat tu kita merujuk kalender yang pertama. Okey, arahan yang kedua tu bila? Kalau arahan yang kedua tu tiba-tiba Januari baru ada arahan, itu sebab yang pertama kita dah siap. Sepatutnya lah. Tapi dah siap kita buat sebelum Januari, kita buat masa Disember tu lagi, belum ada arahan lagi. Itu satu. Kalau kita print, betul kita kena buat dua. Tapi kalau soft copy ni mungkin kita boleh adjust lah kot. Saya tak pastilah. Ya, saya setuju sebab kita soft copy. Jadi kita buatlah catatan supaya kita tak buat kerja banyak kali lah. Saya rasa kesian juga kat pensyarah-pensyarah ni nak kena buat lagi sekali kan. Isu tu ni, isunya sekarang ni benda kita buat tu perancangan pada peringkat awal dah siap. Kalau benda tu tak siap lagi okey. Sebab kita dah mengajar dan kita dah follow. Ini Ustaz Wan, sebab dia soft copy sekarang ni. Dia soft copy. Kita bukan print. Print lain dia dah keluar kan, kena buat lagi sekali. Ni dia soft copy. Jadi saya rasa kita mudahkan. Saya rasa ketua audit pun setuju. Arahan yang keluar isu dia yang Koko tadi dia ada 2-3 versi kan? Betul? Bukan je Syed, kita maksudnya sini ialah pemetaan ini kan yang penilaian pentaksiran berterusan ni kan keluar arahannya pada bulan Januari. Okey. Tetapi untuk PDPP kami dah ajar dari bulan Disember lagi. Okey. Jadi masa kita buat perancangan awal bulan Disember tu, kan perancangan kita tu sampai berapa minggu tu, ada semua periksaan, ada semua ruangan untuk membuat kerja kursus dan sebagainya. Tapi lepas tu bila ada pemetaan bulan Januari, kan kita kena buat lagi mengatakan bahawa peperiksaan telah di-convert. Jadi bermakna soalan saya tadi, adakah perlu buat dua versi, satu yang ada tulis periksaan, satu tidak ada tulis periksaan, atau hanya memadai satu versi saja buat di ruang catatan mengatakan bahawa peperiksaan telah dimasukkan, telah digantikan jadi penilaian berterusan. Kalau kita macam kita lihat dalam ISO kan, dia ada 2-3 versi kan, tapi dia di bawah tak ada tarikh kuasa dia. Maksudnya katakan yang Puan apa tadi? Bukan borangnya sama je. Borang sama. Borang sama. Okey, saya dah borang. faham. Bukan versi borang, versi perancangan maksudnya di sini. Okey, macam ni. Boleh saya respon dulu sekejap? Okey, macam ni, saya faham asalnya berdasarkan kalender akademik memang ada diperuntukkan minggu ulang kaji dan juga minggu peperiksaan. Tetapi dalam bulan 1 hari itu dan sekarang ini sebenarnya tier 1 dalam proses menggubal garis panduan untuk pentaksiran alternatif. Dan setakat maklum saya, maksudnya kita dah siap dalam PT 0501, barulah datang perubahan supaya dilaksanakan secara alternatif. Jadi saya mencadangkan agar kita buat satu sahaja dan kita tulis saja di ruang catatan peperiksaan akhir telah ditukar kepada bentuk pentaksiran berterusan ataupun pentaksiran alternatif. Sebab justifikasinya ialah kita merancang dalam PT 0501 berpandukan kepada kalender akademik yang diberi. Dalam kalender akademik memang diperuntukkan peperiksaan. Dan perubahan bentuk peperiksaan itu kepada alternatif datang kemudian selepas dalam PT 0501 telah kita selesaikan dalam BPK itu. Okey, faham Dr. Bat. Tapi sekarang ni perancangan tu kita buat sebelum semester bermula, betul tak? Ya,
Ya betul. Upload di situ. Okey, itu perancangan pertama kita. Kemudian tiba-tiba dalam bulan Januari keluar pula satu versi yang mengatakan pentaksirannya telah berubah daripada ni kepada berterusan. So mengapa tidak di bawah tu? Sebab kita semuanya dalam bentuk hard copy, dalam bentuk soft copy. Kita upload balik, cuma di bawahnya kuat kuasa mulai bila? Oh, tarikh dia di bawah tu. Ya, di bawah tu. Seolah kita buat dua perancangan. Mula-mula kita dah upload dah perancangan yang mula-mula tu, tetapi ada perubahan. Bila perubahan tu kita masukkan kuasa mulai Januari 2021. Tuan Set. Okey, kami dah buat 0501. Bila kami buat 0501, perancangan awal tu bermula dengan kuliah dapati pembelajaran. Bila kita masukkan kuliah dengan pembelajaran, ulang kaji dan peperiksaan tu tetap ada. Tak ada masalah. Ada tak ada, dia tetap ada. Kerana apa yang perlu saya rasa kita tulis kat catatan je lah. Kalau kita kata nak buat kuis yang pertama, ujian yang kedua, lepas tu kerja khusus tu, semua kita letak kat catatan je lah. Tak payah tu buat sekali je lah. Tak payah buat banyak kali. Sebab dia tidak ada perubahan apa-apa Tuan Syed. Bezanya ialah peperiksaan itu saja dimansuhkan. Yang lain semua perancangannya tetap sama. Kita kekalkan aja yang ulang kaji dan peperiksaan yang sedia ada ikut takwim. Saya rasa tak ada masalah. Maksudnya masuk di ruangan catatan saya lah. Ya, ruang catatan kita beritahu bahawa peperiksaan mulai bila dia dah bermula bila pemansuhan itu. Okey, boleh. Terima kasih. So setuju kita buat keputusan macam tu banyak sebab VIP lah. Setuju. Kita kekalkan cuma ada catatan di ruang sana. Itu saja. Sebab dia hanya melibatkan minggu itu saja. Dia tak melibatkan minggu-minggu yang lain. Okey dah? Okey, perbincangannya hangat tadi. Okey. Satu lagi. Soalan lagi satu. Oh, okey tak apa. Okey Tuan Syed. Okey, satu lagi. Saya tengok sekarang ni apa-apa perbincangan kita zoom pada audit. Apa-apa perbincangan kita zoom pada audit kan. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, tahun ini kita ada satu saja proses audit iaitu pada November 2021. Jadi awal-awal memang tak ada. Sebab kita akan berpindah daripada ISO 9001-2012 kepada versi EOMS. Jadi nanti EOMS ni tak tahu apa benda yang akan keluar nanti, bentuknya macam mana, kekal ataupun tidak, tapi kita masih lagi menunggu kepada perubahan dokumen, dan insyaAllah kami sekretariat ni akan dipanggil ke IPJM untuk diberi maklum tentang perubahan-perubahan yang akan berlaku pada EOMS nanti. Tapi tidak apa ini sebagai persediaan kita lah. Mungkin berbeza tak beza, wallahualam, tak tahulah apa bentuk macam mana. Tuan Syed, Assalamualaikum, nak tanya. Yang maknanya yang semester 2020 tu ada audit ke tak ada? Saya tak boleh kata tak ada, saya tak boleh kata ada sebab kita tak dapat lagi kata putus daripada IPJM. Nanti skop auditnya daripada bila ke bila. Mungkin EOMS ni dia akan bermula pada Januari ke, tetapi sebagai ni kita kerja buat kita prepare je lah bahan-bahan tu. Okey, terima kasih Tuan Syed. Okey Boleh saya bertanya? Tanyalah. Azman, saya tertarik dengan soalan daripada Ustazah Mariati ni. Dia tanya, kalau mengajar 3 kelas satu kursus yang sama, nak upload dalam PT 0502 tu 3 juga ke? Lepas tu Ustaz Fazli jawab, hari tu dah khabar masuk 1 je, tapi dalam catatan buat 3 kelas. Okey, so saya nak tanya, dalam PT 0502 yang kita upload tu, adakah kita kena tulis time dan kelas yang lagi 2 tu pun kena letak kat situ sekali ke macam mana? Itu kan dalam musyawarah akademik dah beritahu dah, 1 je. Tahu, tapi yang kelas lagi 2 tu nak masuk tak dia punya data kat situ? Nak catat tu. Rasanya dah tobat dah jelas itu tadi. Dah tunjuk dah itu kan. Dia mesti ada tarikh dia situ, kelas dia ada, masa dia mesti ada lah.
Lengkap. Hanya yang Untuk tiga membezakan kelas. Untuk ya, tiga kelas. Okey. untuk tiga kelas. Yang membezakan Kalau hanya dia deteksi gabung, kalau dia buat satu saja dalam tu, okey, dia upload lah. Dia cuma ubah tarikh dan sebagainya. Tapi kalau dia asing-asingkan, dia kena masuk semualah. Tiga-tiga tu. Okey, thank you. Tak payah nak susah. Satu lagi saya nak tanya, jika dalam minggu tersebut ada cuti lah cuti peristiwa ke, cuti apa-apalah cuti lah, termasuklah kita ke cuti so kita kena buat catatan refleksi tu gantiannya bila? Mungkin gantian tu tidak berlaku dalam tempoh seminggu dua, mungkin dia extend dalam telajak minggu lah. So macam mana kes ini pun harus dipikirkan bersamalah supaya nanti kita tak salah faham kenapa tak hantar. Mungkin tak hantar sebabkan catatan refleksi perlu digantikan lagi. Okey. Okey. Okey, dah. Okey, sekarang saya pergi kepada satu lagi benda yang penting. Okey. Sekarang ini, okey, dah lihat sini. Okey. Saya balik kepada sini jadi kan. Okey. Mana tadi? Ini Ini ni. Okey. Balik ke ni. Okey, sekarang ini katakanlah sekarang jabatan owner tak ada masalah lah. Sekarang jabatan katakanlah jabatan servis. Okey, saya ambil contoh jabatan kecemerlangan, okey. Jabatan kecemerlangan ini yang seperti yang telah diputuskan. Okey, kita ada macam jabatan kecemerlangan akademik ni, dia pensyarahannya ada mengajar JIP, ada mengajar di bahasa Arab, ada mengajar di JAPIM. Okey. Untuk jabatan servis, okey pemantaunya adalah mestilah terdiri pada pensyarah ketua jabatan tersebutlah. Maksudnya kalau JIP ni nanti, JKA ni nanti dia akan ada dia punya ketua jabatan di sini ialah Dr. Azmi, Dr. Paharudin dan Dr. Abdullah. Okey, kat sini. Dalam ni supaya dalam pemantauan mereka boleh melihat apa yang dilakukan oleh pensyarah yang mengajar dia punya subjek. Okey. Jadi sebagai ketua jabatan nanti ketua jabatan akan tahu siapa yang mengajar di situ, dia akan add ketua jabatan tersebut ke dalam dia punya Google Classroom dia. Faham tak? Boleh faham? Add Puan Nurainin juga Dr. Azman, jangan lupa. Assalamualaikum Dr. Azman. Puan Nurainin untuk JKA lah. Okey, salam. Siapa ni? Ustaz Fazli. Folio audit kita ada dua kan? Jadi ni folio kursus, folio peribadi belah mana? Bawah. Ada bawah Ni kan ada bawah. Semua ada bawah. Dekat bawah ni ada folio pensyarah bawah ni. Terbaik bawah. Okey, untuk jadi ingat untuk ketua jabatan nanti yang servis dia ada beberapa ketua jabatan lah nanti. Okey, itu sebab saya sediakan dalam sini ada senarai email jabatan. Okey, email ketua jabatan dan KU semua. Jadi tarik sajalah add copy dan paste dekat situ kalau perlulah, ataupun katakanlah timbalan nak memantau pun dia punya email ada situ, add sajalah, dia boleh lihat sama-sama dekat situ untuk jabatan. Jadi tak ada masalah. Okey, satu lagi soalan. Ya. Untuk folio pensyarah, surat panggilan mesyuarat. Kalau nak upload yang ada cop dan arahan yang dah diminit oleh pengarah, maknanya kena scan baru upload, atau boleh kita letak surat yang memang kita dapat email direct dan tak ada cop minit pengarah untuk hadir. Okey, kalau yang ikut itu yang kalau ikut yang lepas, kita ikut yang mana yang kita dapat yang upload, yang kita upload saja. Kita download saja. Yang mana ada cop pengarah tu simpan dalam file. Betul tak Tuan Syed? Soft copy saja. Soft copy saja. Betul kan? Okey. Okey Okey, terima kasih. Okey, nak tanya lagi tak? Doktor, tadi doktor dah jawab tak soalan saya? Tentang apa tu?
saya kata saya mengajar dua jabatan berbeza. Satu co-curriculumnya subjek, satu PJ-nya subjek di bawah JSK. Jadi untuk KU co-curriculum memantau saya punya PT05 and so on. Siapa yang kena add siapa? Okey, sekarang lihat jabatan apa tu? Jabatan? Saya mengajar satu subjek co-curriculum, satu subjek di bawah JSK, PJ. Puan Kamalia ni Puan Hanifah. Hanifah jabatan apa? Saya jabatan sains kognitif. Okey, sains kognitif Okey, bila jabatan sains kognitif? Mana jabatan sains kognitif? Jabatan sains kognitif, okey. Puan Hanifah nanti akan berada di bawah jabatan sains kognitif kan? Ya. KJ nanti akan add sini lah. Akan add dia punya ketua jabatan satu ni jabatan apa? Unit co-curriculum. Unit co-curriculum satu lagi? Satu bawah JSK. Bawah JSK tak apalah memang bawah dia kan. Jadi Yang dia akan co-curriculum tu KJ yang akan add KU dia. KJ akan add KU dia sini. Okey. Jadi KU dia akan lihat nantilah. KU dia akan lihat sinilah. Okey, Puan Nifah ada buatlah samalah. Itu je. Alright, terima kasih. Okey Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan yang saya nak beritahu yang ini yang saya sediakan ini ialah untuk SEM ini saja. Sebenarnya dalam satu tahun, untuk tahun yang depan ini kita ada 3 SEM, betul kan? Jadi untuk 3 SEM kita ada banyak folio kan? Okey, penuh. Jadi untuk SEM akan datang yang saya dah sediakan dia punya master copy dia macam ni lah, master copy 3 ni. Dia akan berbentuk macam ni. Bentuk macam ni lah dulu. Dia akan bentuk. Dia ada khusus folio 1, 3, SEM 3, SEM 2. Semua dia ada nanti. Dalam satu ni banyak. Okay, dia akan ikut SEM. Tetapi dia punya untuk folio pensyarah satu je lah. 4 tahun satu je kan. Okay. Itu untuk SEM akan datang lah. Dah siap dah, memang dah siap dah. Tapi untuk yang SEM ini sebab kita nak buat, saya tak nak berterabur dalam tu. Untuk rintis saja dahulu, saya bukan satu saja dulu. Jadi saya harap semua pensyarah-pensyarah dan ketua jabatan dapatlah menggunakan saya rasa kemudahan lah yang disediakan ni untuk dimanfaatkan lah. Okay, ada tak yang tak faham lagi? Yang nak tanya lagi? Saya rasa mudah kan? Sebab pensyarah tak perlu buat apa-apa, hanya upload bahan saja yang diperlukan. KJ nak tanya tak? Boleh. Tak apa, Dr. Man boleh teruskan dulu. Assalamualaikum Dr. Man. Dr. Man. Ya, salam. Saya nak tanya, adakah Hello? Ataupun di peringkat jabatan sebab tadi kat sini. Tak dengar Dr. Nazrul, tak dengar. Kita putus. Adakah kita akan buat untuk peringkat semua pensyarah ada juga ke tak macam ni ke macam mana? Ke di peringkat ni je, peringkat 3 orang wakil untuk satu jabatan satu unit je? Tak. Sekarang ini kami beri pada 3 dan KJ wakil-wakil jabatan tu akan memberi taklimat lah kepada semua jabatan, semua ahli jabatan lah memberi penerangan. Okay. Sebab masyarakat kami mula-mula tu buat 10% saja. Tetapi pengarah kata dia nak buat untuk semua 100% penggunaannya. Jadi ketua jawatan dengan wakil-wakil ni kenalah membantu pensyarah-pensyarah lain untuk itu je lah. Tak susah kan sebab kita dah guna dah ada semua dalam tu. Okay, terima kasih Dr. Man. Okay, ada lagi? Ada lagi tak? Saya rasa Dr. Man yang tadi untuk JIP tadi bila saya buka email rupanya memang tak ada juga yang Dr. Man hantar. Rupanya bila saya check ada 2 lah untuk Azmi ni sebab satu yang salah eja pembelajaran EPEE. Satu lagi yang duduk tengah on sekarang ni ejaan dia
PEM je. Yang satu tu mungkin tersalah je. EPEEM. Iya ke? Sekejap saya tengok dekat. Dia ada dua ni lah. Lepas tu saya tengok tak masuk lah email Dr. Man. Ya, sekejap saya buka dekat email ni dekat ni Dr. Azmi. Tengok sini Nampak tak? Dr. Azmi, mana Dr. Azmi? VIP. VIP ni. Nombor 7. Yang ni pembelajaran ejaan betul? Betul. Tapi yang ada satu lagi ni saya tengok bila saya check ada satu lagi. Sebab sampai sekarang tak masuk lagi yang Dr. Man add saya tu. Hantar dekat email, tak masuk. Sebab dia kalau tak masuk, dia tak ada keluar dah tu. Dia tak keluar invite tu, dia tak ada jumpa pun. Dr. Azmi tengok dekat email e-pembelajaran, pastikan betul. Ya, Kadang-kadang saya hanya buka e-pembelajaran sahaja. Email lain semua saya tak buka. Dah tutup dah? Dah. Tak apa. Tak apalah, nanti PM lain lah. Okey. Saya nanti buat sekali lagi tengok. Ada dia jauh, tak ada jauh kot, dekat Amerika jauh je lah. Pasti. Dia PKP jadi dah sesat. Okey, boleh terus. Okey, ini dah. Okey, kemudian yang penyimakan nanti untuk ketua jabatan. Okey, penyimakan nanti untuk ketua jabatan saya ambil contoh dekat sini mana JKA. Okey. Untuk penyimakan nanti dia tak susah sangatlah yang saya beritahu tadi. Kalau dia dah masuk kat sini, dia klik sini jadual waktu, contoh, dia klik sini. Dia boleh tengok sinilah apa yang nak hantar. Ataupun lebih mudah lagi dia pergi sini, dia klik kepada to review. Okey, tengok to review dekat home, to review. Okey. Dia boleh nampak keseluruhan apa yang hantar sini, nampak tak? Sini to review tu, dia nampak semua. Okey, dia kata okey macam ni surat panggilan mesyuarat okey dah hantar. Katakan sini ada 20 orang pun hantar. Ada 5 siapa tak hantar, klik. Tahulah siapa tak hantar. Dia tengok review ni semua dah boleh nampak. Tak payah nak buka satu-satu. Kalau ketua jabatan dia boleh lihat sinilah nanti. Okey, soalan tugasan rubriknya mana dia siapa tak hantar. Kalau ada 18 orang ahli, tiba-tiba sini ada berapa orang yang hantar. Jadi dia tahulah berapa. Tak payah nak buka satu, tengok kat sini dekat review dah dapat keseluruhan apa yang ada dalam tu. Okey? Jadi memudahkan ketua jawatan untuk menyimak menggunakan to review. Kalau review ni. Okey? Berbanding kalau kita nak buka macam nilah. Boleh juga kita buka macam ni satu-satu. Kalau rajin lah. Kalau rajin buka satu-satu, pergi kat sini, ni jawatan kuasa, dalam waktu kan, kita buka satu klik sini, satu-satu, lambat. Dia kan tunjuk satu-satu kan, lambat. Ni kalau nak cepat, saya kata tadi pergi ke sini, pergi dekat to review. Teaching review, okey. Jadi nampak keseluruhan sekali. Jadi kita tengok ini, klik lah. Jadi mudah untuk pensyarah nak memantau. Kalau TP pun nak mantau, biasanya dia akan lihat di sini lah. Dia akan lihat sini. Dengan ini dia dapat melihat secara overallnya jabatan tersebut bergerak atau tidak. Okey? Boleh? Okey, kemudian apa lagi? Yang nak saya serangkan tentang people tak ada masalah. Ini people add yang ni untuk ketua jabatan, yang ni untuk pensyarahan lain lah. Okey? Okey. Saya rasa lain tak adalah. Saya rasa itu saja yang saya dapat kongsikan bersama. Untuk e-folio, bagaimana cara nak menggunakan. Dia agak mudah lah sebab semua pensyarah semua dah, saya rasa dah mahir menggunakan e-folio sebab dalam penggunaan harian lah kita menggunakan. Dr. Azman. Ya. Maklumkan juga berkaitan dengan pensyarah yang mengajar di IPTA, di MIRI. Maknanya kena invite jugalah. Ataupun tak perlu, macam mana? Itu saya tak tahu macam mana. Yang luar tak tahu macam mana. Sebab dia luar, dia tak masuk sini. Tak bolehkah kita masukkan sekali? Dia nak join kelas boleh. Kita bagi kod dia. Sebab dia sama pelajaran. Terpulanglah, itu saya tak tahu macam mana. Yang luar tu saya tak tahu.
kena tanya pengurusan lah dulu. Baru ni kalau ikut pengarah, dia kata sama macam kita lah. Maknanya mereka follow kita. Oh. Kemudian nak letakkan di bawah jabatan mana? Yang mengajar. Di bawah jabatan owner? Maksudnya, yelah yang di bawah jabatan owner lah maksudnya. Maksudnya kalau dia mengajar bahasa Arab dalam jabatan owner, jabatan owner yang kena bagi dia kod dia lah. Betul? IPG dia orang lah Man, jangan IPG kita. Nanti dia boleh baca kita punya semua. Itu dah saya nak tanya. Orang yang kena jemput, bukan IPG kita. Kita jangan kasih IPG kita, nanti dia boleh tengok kita punya file semua apa semua. Itu saya nak tahu. Itu satu hal Cik Arif. Dia tak buat e-folio. Itu masalah juga. Itu masalah. Hantar dalam folder, buat folder, lepas tu email lah pada ketua jabatan. Pasal kita pun kena buat ni semua juga. Tapi dia buat dalam bentuk folder lah, dia hantar email. Saya rasa lebih baik lah daripada kita bagi kita punya ni nanti banyak cerita nanti. Saya tahu lah macam mana. Tak apalah, nanti kena bincang balik lah. Kena bincang lah, macam Ustawan mengajar Sarawak Sarawak. Okey, ada lagi nak tanya? Dr. Man, Assalamualaikum. Salam. Kalau isu yang tadi, macam saya pun mengajar IBA nanti kan. Kalau buat Google Classroom yang lain boleh tak? Tapi kita copy paste yang ni, so dia tak boleh tengok lah kelas yang lain tu. Dia tengok kelas yang tu je lah. Maksudnya? Maksudnya kita dalam Google Classroom yang lain. Ini kita yang kami tak masuk dalam Google Classroom yang tu tu. So dia akan masuk Google, dia akan pantau Google Classroom tu je lah. Maksudnya buat khas lah. Buat khas. Macam saya seorang, saya 2 orang kan. So saya 2 orang dalam tu dengan pensyarah, dengan KJ sana. Okey, pulang lah kan. Itu terpulang lah. Rasa itu Timbalan pengarah kata nak discuss kan. Kalau kita pakai e-folio, sana tak pakai e-folio, so kita nak kata putus lah. Jadi tak adalah dua kerja. Sana nak file bertulis. Sini nak e-folio. Tak ada maklumat lagi. Tapi kata baru ni Timbalan cakap pengarah bagi tahu mereka ikut kita. Okey lah, alhamdulillah. So buat rasa cadangan tadi buat 2 Google Classroom yang lain Wan. Tak apa, saya rasa boleh, tak ada masalah sebab yang pantau kita KJ kita juga. Cuma kita lapor sahaja ke sana, itu saja. Oh gitu, okeylah. So macam mana nak buat 2? Ataupun terpulang pada owner lah Okey, ada nak tanya lagi? Assalamualaikum, Dr. Azman nak tanya. Ya. Tadi kalau misalnya contoh ahli JSK dia ada mengajar kat Koko. Okey, saya sebagai kerja saya invite KU Koko. Invite as a teacher Okey, sekarang soalan saya, apabila saya invite dia as a teacher, maknanya dia boleh melihat bukan sahaja Koko, semua dia boleh tengok kan? Ya. Okey. Lagi? Okey, Dr. Man nak tanya. Kita dah bagi kelas kod tu pada pensyarah, ahli jabatan semua kan. Jadi dia dah masuk dan dia jadi student. Tetapi dekat dia punya page tu, dia tak nampak the class work yang ada panduan e-folio, folio khusus, RMK, semua tu dia tak nampak. Itu kita kena assign ke ataupun Dr. Man yang dah set kan? Tak. Panduan tu kata KJ perlu assign. Saya tak assign kan, saya copy saja dulu. KJ tu perlu KJ untuk assign kan, untuk lihat. Baru boleh lihat. Saya assignkan kat diorang, lepas tu baru diorang boleh lihat ke? Ya, betul. Okay. Dr. Azman. Ya. Berkaitan dengan pertanyaan Ustaz Fazli tadi tentang yang mengajar di 2 IPG kan. Dari segi dokumentasinya kan. Yalah. Adakah tadi pertanyaan adalah perlu kita invite KJ dia masuk dalam kita MGC ataupun ni. Tapi saya rasa yang jawapan Cik Haris tadi dah menjawab maksudnya. Sebab IPG berkenaan memerlukan dokumen kita tu untuk proses MTA dan sebagainya nanti. Jadi dia dapat menunjukkan bahawa proses tu berlaku dan dilaksanakan oleh IPG daripada kampus pendidikan Islam.
So yang kadang Cik Haris tadi, dokumen kita tu kita emailkan kepada KJ dia. Begitu Cik Haris? Sharekan folder je lah. Sharekan folder tu. Pada diorang. Kepada dia orang. Sebab apa? Itu untuk simpanan jabatan dia orang, untuk proses MQA dan sebagainya nanti. Dokumentasi itu dia orang perlu. Yelah. Betul Ali. Azri. Sharekan saja ataupun kopikan folder tu bagi pada dia orang. Okey. Terima kasih. Okey, terima kasih Tuan Syed. Okey, ada lagi nak tanya? Kalau tidak, kita berhenti setakat ini loh. Boleh. Ada apa-apa PM tepi. Okey. Dr. Azman. Ya. Dr. Manja. Okey. Saya masuk agak lewat sikit tadi. Mungkin di awal penangan Dr. Azman tadi ada telah menerangkan tentang prosedur kita upload LAMPT 0501, LAMPT 0502 kan? Ya. Tapi yang pertanyaan berkaitan dengan audit tu saya PM tepilah pada Dr. Azman. Apa? Saya ada dengar-dengar tadi bila saya masuk tadi mengatakan bila date ataupun masa kita upload dokumen tersebut ke dalam kita punya e-folio yang tu mungkin nanti memerangkap kita lah. Ya, betul. Ke SOP ISO ialah segala perancangan pengajaran kita mesti sebelum. Itu saja mungkin ada tadi dah diterangkan. Jadi memanglah saya dah tegaskan tu sebab biasa yang dulu kita e-folio kita terperangkap sebab malam tu baru kita upload kan. Kebanyakan tu. Kita dah lengkap pada hari tu dah lengkap tapi dia check malam tadi baru upload dia. Betul. Jadi sini pun sama juga. Dia boleh lihat terus kan bila tarikh kita upload ke di hujung tahun ke, di hujung semester ke, di hujung bulan ke, di awal ke. Itu kena hati-hati lah. Mungkin benda ni dah diatasi kot untuk kita melihat bahawa sebenarnya kita upload bahan tu ataupun kita buat bahan tu sebelum berlakunya proses feed. Yalah. Itu yang satu yang saya rasa mungkin kes yang perlu diambil kira lah tu. Yalah, betul. Maksudnya Tuan Syed, pensyarah memang kena alert Tuan Syed. Terutamanya LAMPT 01 ni memang untuk kita nak mengajar 17 bulan. Masuk minggu ni dah boleh upload. Ya. Sebelum mengajar tu itu pun nak kena siap lah. Kebiasaannya mingguan ni nak kena audit baru nak print. Tradisi kita di sini kami tahu bahawa kita membuat dokumen tu sama ada sebulan sekali ataupun di akhir semester ataupun sebelum proses audit itu. Tapi sebab kita printnya dalam bentuk hard copy, kita tak boleh detect lah bila tarikh kita sebab tu bila masa tetapi apabila telah di e-folio kan ni memang dapat tangkap kita lah. Itulah. Itu kena alert lah. Pada Cik Syed, Prof Syed, isu dia yang refleksi kita tu maksud dia kita masukkan sebelum PDP kita berjalan. Tapi jadi macam mana kita nak buat refleksi? Begitu. Refleksi tu atas tu kita boleh submit balik, kita keluar balik submit semula. Tu macam mana teman? Refleksi. Sekarang untuk okey. Untuk LAMPT 02 tu kita dah siap isi refleksi baru kita upload. Ya. Okey, boleh tak saya refleksi dah buat. Dr. Man, saya nak cadangkanlah kepada semualah mungkin kita dapat kesepakatan Tuan Syed mungkin masuk audit nanti kita jangan tengok tarikh upload. Sebenarnya mungkin dia orang dah buat awal. Kalau nak check hard copy pun boleh check sebenarnya
kalau nak check lah, nak cari salah macam Tuan Syed kata tu, kita buka di laptop ada je tarikh kita buat bila, kita save tu pun ada kat situ. Kalau nak cari salah kan. Tapi saya harap kita dapat buat kesepakatan bersama kat sini. Nanti masa nak audit, jangan tengok tarikh upload tu, benda tu ada. Macam kita tengok masa hard copy tu juga, kalau nak tengok, kalau nak kira, nak cari salah, memang pun dia kadang-kadang pensyarah print last minute kalau untuk rancangan mingguan. Hak saya lepas pun tak hantar lagi dekat KJ, kan? KJ tahu lah, kalau nak kira, baru berapa orang je hantar untuk KJ sign. Jadi kita jangan tengok tarikh upload, kita buat kesepakatan macam tu lah. Yelah, kita Mi, rasanya kita memang boleh sepakat Mi, tapi yang audit ni kalau orang luar. Okay, mungkin kita boleh ni juga, mungkin Tuan Syed dia ada meeting kan, ada meeting di PGM, beritahu dekat mereka kita jangan tengok tarikh upload. Sebab tarikh upload tu kalau kita repair je, kita ada baiki, mesti dia ada perubahan tarikh tu. Macam kita save lah, file kita buka, kita dah buat lama, tapi kalau kita buka, kita ada save semula, dia dapat tarikh baru pula. Saya nak bagi sedikit pandangan lah. Mungkin ada hikmah juga bila kita buat macam ni, kita belajar sesuatu untuk berubah supaya kita akul lah dengan apa. Kalau di sekolah pun memang sebelum interaksi pun kita dah kena hantar buku rancangan mengajar kan. So kita membiasakanlah diri kita. Maknanya sebelum tu kita dah submit lah, dah siap. Cuma bezanya kita refleksi. Macam saya cakap tadi, bila kita jatuh cuti nak gantikan pada minggu tersebut mengambil masa mungkin minggu yang berikutnya 2 minggu dan baru kita upload kan. So benda ni saya rasa tak ada masalah. Cuma saya haraplah kalau boleh kita buat yang terbaik, kita buat terbaik. Siap saja masuk lah. Maknanya KJ kena memantau dengan teliti je lah tu. Ni, Doktor Asia. Saya kata kalau kita minggu tu cuti pun kita still boleh masukkan lagi kita punya rancangan. Tapi dekat bulan refleksi tu kita tulislah cuti kan. Minggu ni tak tapi biasanya kita mesti bagi kenyataan diganti bila. Di bawah tu kita kata cuti digantikan pada tarikh bila kan. Maknanya ada gantian dan sebabnya mereka nak tengok, nak cross. Betul tak kehadiran pelajar PT05 tu yang kita ganti dalam kita punya kehadiran tu memang berganti. Pada tarikh cuti tu di bawah tu ada catatan ganti, bila mereka cross dengan rancangan mengajar kita tu sama. Itu saja. Kan? Saya pun setuju. Dr. Asia, saya nak tanyalah, kalau audit seperti yang Tuan Syed kata tadi, dia tengok dokumen tu kena ada, proses tu berjalan. Dan bagi saya, kalau anda kata tarikh tu dia masuk kalam 4 pun dokumen tu ada. Dia tak ada masalah. Memang tak ada masalah. Dr. Azmi kata tadi, kalau nak cari salah, dia akan cari sekecil-kecil kesalahan kita. Betul, saya setuju sebenarnya. Nanti masa audit, kita jangan tengok tarikh upload. Kita sepakat semua auditor jangan tengok tarikh upload. Kalau tengok tarikh upload, confirm banyak kita akan kena. Ya betul. Kalau kita ada alternatif lah. Kita kata yang ni kita ada hard copy. Tapi sekarang ni saya cuma mikir gini. Kalau semua kita meletakkan kita jangan tengok ini, kita jangan ini, nanti kita akan membenarkan kesilapan tu berlaku dalam kalangan kita. Tak apalah KJ kata boleh lambat pun, memang kita dah ni. So sekarang ni kita diam aja. Kalau boleh saya nak pada minggu 1, minggu 2, kecuali mereka yang ada kuliah gantian tu yang belum meletakkan gantian pada tarikh mana-mana, tak apa, kita fahamlah. Di situ kita boleh tengok, sebab ganti gini, alasannya sebab tu dia lambat, tak apa. Tetapi yang tak ada masalah tu, upload sajalah. Jadi tak ada masalah, jangan buat penangguhan kerja. Sebab kerja kita pun selesai, kita pun seronok kerja kan. Keyakinan KJ terhadap kita pun tinggi. Ketika inilah kita nak membuktikan bahawa kita betul-betul mengikut peraturan. Saya setuju. Maaf ya. Puan Maida, saya bincanglah dulu boleh? Saya setuju dengan Dr. Norasia. Bila kita tak tangguh kerja, kita dah buat lengkap, insya-Allah kita tak akan ada masalah lah. Bila dah audit tu kita tak ada terburu-buru nak buat tu, nak buat ni. Dah siap kan? Kalau dah siap, kita upload teruslah. Supaya dia tak bertindan pula dengan kerja lain. Tak ada masalah sebenarnya saya rasa. Upload je dahulu yang kita dah buat. Dan bila nak buat pembetulan, kita edit lah. Kan? Begitu juga dengan refleksi. Kalau kita dah muat naik rancangan mingguan, kita boleh sahaja edit sebab dia doc ni dia bagi kita kebenaran untuk edit, untuk tambah. Tak ada masalah. Okay, terima kasih. Bila edit takkan tukar tarikh.
Bila edit dia akan ikut tarikh yang kita edit. Betul lah, tapi alasan pertukaran tarikh tu boleh kita jelaskan. Itu yang pentingnya kita boleh jelaskan, membuktikan bahawa kenapa kita masukkan tarikh itu sebabnya ada pindaan gini. Macam tu kan. Tak ada masalah saya rasa. Kita semuanya orang cerdik kan. Saya setuju dengan Dr. Nur Asia. Lepas tu Puan Nur Syah pun saya setuju. Cuma yang tu okey. Cuma masa audit nanti minta jangan audit ikut tarikh upload tu je. Kita setuju yang tu masuk awal tu semua kita setuju. Cuma kita tak adalah bagi kelonggaran dekat pensyarah masuk lambat kan. Cuma masuk audit nanti. Jangan tengok tarikh upload. Itu boleh jelaskan. InsyaAllah tak ada masalah tu. Kalau kita dapat jelaskan kepada auditor kan. Betul. Eko boleh mencelah. Boleh mencelah? Siapa ni? Muhaida. Muhaida, ya. Tak celah kan? Dia perbincangan ni cadangan yang bagus daripada Dr. Nur Asia dan Puan Nur Asia. Itu membudayakan yang elok lah kan. Cuma bila kita balik semula pada proses audit, saya harap-harap betul saya, balik semula pada proses audit tak tengok semua-semua tu. Kita tengok proses tu berjalan. Tu saja. Kita tak tengok bila upload, bila saya benda tu bukan itu yang kita lihat. Bukan itu dalam proses audit. Saya setuju dengan ketua audit baru. Okey, cantik. Okey. Yang cuba diterapkan oleh Dr. Nur Asia dengan Puan Nur Asia tadi, itu benda baguslah. Bagus, tapi sangat bagus. Jangan takut pada audit sebab kita tak cek sebegitu teruk dan tidak mencari salah orang. Terima kasih. Betul. Terima kasih ketua audit. Assalamualaikum. Salam. Boleh masuk? Ya, Ima. Betul Ima. Okey. Tadi perbincangan kita berkaitan dengan refleksi tu. Nak tentukan adakah selepas menulis refleksi atau sebelum menulis refleksi tu kita upload? Selepas. Okey, kalau selepas, terima kasih. Itu saja. Okey. Selepas tu maksudnya dia bila habis kita kelas lah kan, minggu tu kan? Yalah. Baru kita upload kan? Bukan, jangan. Maksud saya tanya tadi, rancangan mingguan tu katanya masuk sebelum berlaku PDP. Yang saya faham tadi. Macam ni saya rasa Puan, okey, Dr. Azman dah atur kat situ minggu 1 hingga minggu 4. Jadi untuk SEM ini, bila kita mula mengajar interaksi, selepas habis 4 minggu, kita tulis refleksi, 4 minggu kita uploadkan di situ. Ya, setuju. Selesai yang tu. Kemudian minggu 5 sampai minggu 8 pula, lagi 4 kali refleksi kita tulis untuk minggu-minggu interaksi itu baru kita masukkan. Macam tu lah. Setuju. Kita ikut minggu bukan ikut bulan lah. Maknanya 4 minggu. Minggu interaksi lah. Setuju. Dia sebaiknya setiap minggu lah. Kalau 4 minggu tu takut minggu pertama tu dah tak ingat dah refleksi apa yang nak dia catatnya. Ya, catat tu tuan. Tapi nak masuk kat sini ni Dr. Man dah buat dah minggu 1 hingga minggu 4, minggu 5 hingga minggu 8. Dia masukkan dalam ni satu set. Okey, saya nak tambah sikit Dr. Man. Dr. Man, sebenarnya buat macam mana pun tak ada masalah. Tetapi bila kita lihat, bila masuk ni dah jadi satu pembudayaan dalam kalangan kita punya IPG. Hujung bulan saja semak. Dan benda ini memang tidak ada pun dicatat dalam mana-mana dokumen. Tetapi telah dijadi satu penerimaan. Semua IPG pun kita pergi mana-mana dia akan buat cukup bulan, sign. Maknanya week yang pertama pada next month itu adalah satu kita kata dia punya borderline lah untuk dia orang sign. Jadi bila kita buat macam ni, saya bimbang satu je, KJ terlupa. Minggu 1, minggu 4, minggu 5, minggu 8 ni sebab dia tidak datang by month, end of the month tapi dia by minggu lah. Tapi bila saya melihat kepada kalender, ada alangkah baiknya kalau kita buat macam ni tau. Minggu 1, minggu 2 iaitu pada bulan 1. Kemudian minggu 3 hingga minggu 6 hujung pada bulan Februari. Minggu 8 hingga 10 adalah hujung pada bulan 3. 11 hingga 15 hujung pada bulan April. 16 hingga 19 adalah hujung pada bulan Mei. Cukup 19 minggu. Sebab benda ni dah jadi macam satu budaya dalam kehidupan kita di IPG. Hujung bulan saja semak. Dan KJ dibolehkan semak lajak seminggu pada awal minggu pertama. Ataupun bila dia boleh masuk lah.
Tapi kalau kita buat gini, kita takut KJ tu, alah kita tak perasan sebab bukan hujung bulan. Kita takut yang itu akan berlaku. Itu saya pandangan saya. Betul cakap Dr. Nur Asia, betul. Okey, sekarang ni macam ni. Untuk di pihak pensyarah, dia boleh masuk ikut macam yang saya kata. Tapi di pihak KJ, dia boleh masuk pada bila-bila masa. Jadi dia sendiri set pada ketika itu, tiap-tiap bulan dia masuk. Bila dia masuk, dia check pensyarah mana yang belum hantar, dia akan remind pensyarah yang dah hantar, dia check. Dan pada ketika dia masuk itu, okay, dia tak perlu macam mesti nak kena hujung bulan ke apa, sebab KJ boleh masuk dan boleh tanda tangan pada bila-bila masa. Jadi KJ lah siap dia nak masuk tiap-tiap hujung bulan tu. Itu pendapat saya lah. Sebab bila kita kata bila-bila masa ni, kita takut pensyarah kita tak ikut masa yang dikendaki. Jadi KJ pun tak terlepas pandang siapa yang dah sign, siapa tak lepas sign. Jadi dia pulanya akan timbul masalah. Tapi tak apalah, cara macam mana pun KJ sendiri akan menyelesaikan masalah. Kita pun baru proses yang mula-mula kan. InsyaAllah kalau kita dapat lihat yang pertama ni, jika ada masalah kita ubahlah pada yang SEM kedua nanti. Tapi saya rasa mungkin akan timbul masalah. Mungkin sedikit lah. Dr. Nur Asia, KJ boleh lihat dekat tu review ni tadi. Dia akan lihat, kalau review ni lihat, dia akan lihat berapa orang yang dah turn in. Yang grade ni, berapa dia dah turn in. Kalau dia dah turn in nanti, ada return, maka dia akan lihat lah, okey baru 5 orang dia kata. Dia boleh nampak kat sini nanti. Jangan bimbang. Terpulang kepada KJ lah sebenarnya, dia kena alert lah. Kat sini. Terpulang pada KJ. Takut nanti dia confuse pula. Okay, tak apa. Betul. Betul. Okey, tak ada lagi Okey, tak ada lagi dah. Dr. Azman, saya nak kepastian kat sini untuk 0505 kita akan upload yang dalam items ke ataupun kehadiran tu. Kita nak upload yang dalam items yang sebab items dia punya laporan kan akhir kan. Jadi untuk yang minggu-minggu tu kita nak upload yang 0505 yang tu ke ataupun nak tunggu items? Yang kehadiran lengkap 0505. Lengkap 15 lajur saja hantar je lah. Sebab kuliah tak sama. Macam saya ada 5 jam seminggu, ada 3 jam seminggu, ada 4 jam seminggu. Lengkap saja 15 masuk. Macam tu. Oh, jadi kena itulah 15 tu kita masukkan. Masuk je lah. Salah, janji ada. Sebab kalau ada kelas yang berbeza, maksudnya 3 kelas kita kena masukkan lah. Ya. Okey, terima kasih. Dia rename nama lah, nama ada beza lah kan. Nama file kan. Jangan sama dia tak masuk. Okey. Okey, kalau tak ada nak tanya lagi. Okey, saya dengan ini Dr. Man, saya nak tanya sikit. Ni personal pada Dr. Man ni 15 gig tidak ada masalah kepada master untuk melihat kan? 15 gig? Kita diberikan 15 gig. Tak ada unlimited. Ni unlimited dia punya space. Space unlimited, baik kita guna e-pembelajaran. Okey, jika kita masukkan bahan-bahan pengajaran kita, mungkin agak berat lah. Banyak pun tak ada masalah tak ada unlimited. Kalau memang tak ada masalah lah ada masalah. Okey. Okey. Tak payah bahan-bahan tak payah masuk banyak, e-link kan dia. Okey, kalau tak ada, saya dengan ini menyerahkan semua folio e-folio jabatan kepada ketua-ketua jabatan untuk diambil tindakan. Okey, ketua jabatan harap terima Okey. Macam akan nikah pula. Saya terima Dr. Azman. Macam saya tengok pada komen Dr. Farah tu, Farah Iliani, Dr. Farah, dia kata semua file yang diupload starting dengan kod subjek. So patut kita selaras lah kan. Selaras bentuk file yang nak masuk dalam, upload dalam setiap file tu. Okey, insyaAllah kita bincang nantilah. Nanti saya bincang dengan KJ dulu Okey, stop sharing. Okey. Thank you Dr. Man. Terima kasih Man. Okey, terima kasih semua kerana sudah Sama-sama. Terima kasih. dengan lancar. Assalamualaikum.
wabarakatuh. Salam. Salam. Thank you.